Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat petang kepada semua yang menonton Hello Doktor. Anda bersama saya Nadia Azmi dalam episod baru dan kali ini topiknya sangat relevan dan dengan keadaan semasa. Maklumlah sekarang ini cuaca sangat panas, hujan pun tak kerap seperti dahulu. Tetapi adakah kita tahu akan risiko-risiko keadaan cuaca yang sebegini terhadap kesihatan kita? Jadi topik hari ini adalah tentang stroke haba yang boleh mengancam nyawa. Jika anda ada soalan ataupun perkongsian pengalaman tentang topik hari ini, anda boleh hubungi kami secara terus melalui talian Hello Doktor di 03-7726-1603 ataupun anda boleh layari Facebook page kami iaitu Hello Doktor TV3 dan tinggalkan komen ataupun soalan yang ingin diajukan kepada doktor yang bakal kita bawa masuk ke dalam studio nanti. Dan juga jangan lupa untuk like Facebook page kami iaitu Hello Doktor TV3. Dan sebelum itu, apa kata kita tengok apa kata orang ramai tentang ataupun cara-cara menjaga diri daripada dehidrasi ataupun terkena stroke haba. Mari kita saksikan. Apa yang saya tahu tentang stroke haba ni, dia adalah macam kalau panas kan, kita akan sakit kepala, lepas tu dia akan mengalami macam kita demam. Nasihat saya, kalau stroke haba ni dia berada dalam tahap kritikal, dia boleh menyebabkan maut kepada seseorang. Saya rasa sebelum nak keluar tu make sure kita betul-betul rasa segar, mandi semua kan. Yang paling penting kena stay hydrated lah, kena minum air. Kalau boleh elaklah pergi open house yang macam tengah hari yang panas-panas betul panas tu. Pergilah petang-petang ke. Kalau beriadah dan sebagainya, kita cubalah orang kata kurangkan buat masa ni. Lebih banyak kita buat lakukan indoor activity lah. Selama mungkin lebih aktiviti di rumah. Ataupun kalau nak keluar pun maybe kita duduk je dalam shopping mall dan sebagainya kan. Kita kena minum air tu banyak sangat lah. Macam 3 botol, macam 3 liter. So hal ini dapat mengurangkan lagi daripada terkena stroke haba. Cuba untuk tidak memakai pakaian yang terlalu panas seperti pakaian kotor-kotor tebal, dan kalau boleh pakai pakaian yang mengikut selesaan anda. Apa yang saya tahu, kalau dah rasa badan dia dah rasa panas, kita bolehlah lap dengan towel yang basah ke, supaya macam tak adalah bagi dia turun sikit suhu tu. Jadi itu dia tips daripada orang ramai tentang apa yang mereka akan amalkan jika terasa panas ataupun keadaan cuaca yang melampau, bahang yang melampau, apa yang mereka akan lakukan. Kita akan juga dapatkan perincian daripada pakar yang kita sudah bawa masuk ke dalam studio, iaitu seorang doktor, iaitu Dr. Muhammad Hazwan Nazri, iaitu pengurus perubatan sebuah klinik swasta. Jadi Assalamualaikum Dr. Wan, saya panggil Dr. Wan boleh kan? Boleh. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga. Memang panas hari ini? Panas. Panas, tetapi malam tadi sebenarnya hujan dengan lebat begitu sekali di Kuala Lumpur. Dah lama tak hujan macam tu. Saya rasa macam bersyukur sangat hujan rahmat yang sebegitu, Doktor. Doktor, selamat datang ke Hello Doktor. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Jadi dengan keadaan cuaca yang sebegini, yang panas, yang agak melampau, keadaannya, jadi kesihatan kita perlu dijaga dengan lebih rapi lah. Terutamanya untuk diri kita ya, dan anak-anak kita juga. Jadi sebelum kita mendalami ataupun zoom in kepada stroke haba, iaitu topik hari ini, doktor boleh terangkan tentang suhu badan, kerana stroke haba ni ada kena-mengena dengan suhu badan kita. Suhu badan ada suhu badan optimum, ada yang menandakan demam secara mild ataupun demam yang ekstrim. Boleh doktor terangkan? Okey, secara normalnya badan kita suhu yang bukan demam 36 sampai 37.5. Okey. Kalau mild demam ataupun mild grade fever 37.5 sampai 38. Okey. Kalau 39 dan ke atas 40 yang tu dah memang sangat-sangat panas, kita boleh kata sebagai topik sekarang, heat stroke. Kalau yang berapa tadi? 40 ke atas. 40 ke atas. 40 ke atas, betul. Okey. Jadi suhu badan ini ada memberi kesan ataupun impak kepada fungsi tubuh badan kita, fungsi organ dalaman. Jadi sangat penting untuk kita aware ataupun sentiasa monitor suhu badan. Kadang-kadang kita boleh rasa tanpa menggunakan termometer umpamanya. Betul. Kadang-kadang kita tak dapat nak detect. Jadi apakah kesannya terhadap fungsi tubuh badan kita, suhu badan? Sebenarnya demam ni bukan penyakit tau. Demam ni adalah tidak badan kita melawan something. Contoh, benda luar, parasite,
bakteria, virus yang masuk dalam badan, kita kena demam. Okey. Ataupun berlakunya sel-sel aktiviti yang tak berapa normal. Contoh kanser, demam juga. Okey. So dekat sini saya nak cakap, kalau kita demam, tak semestinya kita sakit. Badan kita tengah fight something. Immunity kita bagus time tu. Ataupun tanda-tanda penyakit yang lebih teruk. Okey? Dia general macam tu je. Okey, Doktor, kita ada satu soalan daripada Facebook page kami. Saya akan bacakan. Soalan ini adalah daripada Azlin Azora yang bertanyakan, Doktor, boleh tak bagi tip untuk penyakit kencing manis pada musim panas ini? Jadi, golongan yang ada penyakit seperti diabetes ataupun penyakit kencing manis, apakah risiko kepada golongan ini pula dengan keadaan cuaca yang panas macam kini? Keadaan cuaca yang panas plus musim raya. Betul. Pemakanan yang tinggi dengan gula tu hati-hatilah. Masa inilah. Yes, betul. Yeah. Kalau saya cakap pasal kencing manis ada banyak jenis. Kalau yang ada cucuk insulin, makan ubat saja. Yang dah ada komplikasi, dialisis dan sebagainya. Yang tu lain. Saya cakap secara general. Kalau kencing manis yang terkawal, minum air yang banyak, kawal pemakanan yang gula, yang diproses, gula refine tu hati-hati. Contoh dalam kuih raya kita. Cukup banyak. Bukan tak boleh makan, kena kawal kualiti. Itu saja. Kuantiti kena kawal. Minum air banyak, tak ada masalah. Tetapi kalau orang yang dialisis ni kena hati-hati. Yang ni trigger sikit. Dia tricky sikit. Sebab apa? Doktor cakap, kalau orang yang on dialisis, air kena jaga. Kalau tak, bloated. Badan kita akan penuh air, paru-paru penuh air, kaki penuh air. Yang tu akan merana untuk si pesakit itu sendiri. Itu satu risiko juga, terlalu banyak air. Betul. Ada perbezaan antara dehidrasi dan juga stroke haba. Betul. Dan tidak semestinya berkait antara satu sama lain. Tak semestinya, betul juga. Okey, Doktor. Stroke haba dia ada kaitan dengan environment. Dehidrasi, duduk dalam aircon, tak minum air pun kita boleh dapat dehidrasi juga. Betul. Okey. Kalau duduk dekat kawasan panas, boleh jadi dehidrasi plus kita panggil heat exhaustion plus dengan last kali stroke haba. Stroke haba ada macam-macam yang akan ataupun melibatkan kita ke arah stroke haba. Kita akan dapatkan perincian yang lebih mendalam daripada Dr. Wan tentang stroke haba dan juga tentang risikonya terhadap golongan-golongan tertentu yang mempunyai penyakit. Kita akan mendalami lagi. Jadi jangan ke mana-mana selepas ini. Bertemu kembali dalam Hello Doktor. Kali ini topiknya adalah tentang stroke haba. Ialah dengan keadaan cuaca yang panas sebegini, hujan pun tak sekerap dulu. Jadi kita perlu tahu apakah kesan dan impaknya terhadap kesihatan kita. Tadi kita ada berbincang dengan pakar di studio iaitu Dr. Muhammad Hazwan Nazri, iaitu pengurus perubatan sebuah klinik swasta. Kita panggil Dr. Wan. Kita ada berbincang mengenai suhu badan, apa kena mengena suhu badan dengan fungsi tubuh badan kita dan juga bagaimana ia menyebabkan stroke haba. Sedikit sebanyak tadi tentang dehidrasi juga. Jadi kita nak lebih mendalami tentang stroke haba ini dan apakah punca-puncanya, simptom-simptomnya dan sebagainya. Tetapi sebelum itu boleh doktor terangkan. Tadi kita dah ada pelbagai terma kita gunakan. Bukan tak semestinya stroke haba. Jadi kita tak tahu stroke haba tu apakah sebenarnya, doktor? Okey, bahasa yang simple, stroke haba ni adalah bila suhu badan lebih daripada 40 darjah Celsius. 40 darjah Celsius. Ya. Lepas tu nombor 2, datang dengan kulit yang kering. Sangat kering. Merah. Kadang-kadang sampai keluar kulit. Flaky kita panggil. Kadang-kadang sampai dia jadi sawan. Sebab apa? Dia menyebabkan badan kita kering air. Bila kering air, darah jadi pekat. Bila darah jadi pekat, pengaliran darah ke otak sangat-sangat kurang. Ya. Dan sampai satu tahap, otak kurang menerima segala oksigen dan nutrisi yang menyebabkan jadinya sawan. Last kali boleh menyebabkan kematian. Okey, kita boleh lihat dipaparkan juga di TV simptom-simptom stroke haba seperti yang Dr. Wan terangkan tadi. Kita seperti kita tahu, kita duduk di negara Malaysia, negara tropika yang panas sepanjang tahun. Tetapi sebenarnya stroke haba ini adakah ia satu penyakit ataupun kondisi yang common, yang sering berlaku atau sebenarnya tidak semestinya walaupun cuaca kita panas senantiasa, doktor? Okey, sebelum saya pergi ke situ, saya nak bagi tahu badan kita Allah jadikan sangat unik. Badan kita kalau terlalu panas, dia akan terus adjust jadi normal balik. Badan kita akan dalam keadaan kita panggil sebagai homeostasis, di mana badan kita dalam keadaan balance. Bila suhu sekeliling panas, dia akan stabilkan balik. Suhu sekeliling sejuk, dia akan stabilkan balik. Melainkan kalau rosak dekat bahagian otak,
yang boleh lead kepada heat stroke. Heat stroke sangat jarang berlaku. Sangat jarang berlaku disebabkan uniknya Tuhan jadikan kita. Melainkan kalau dah kurang air, panas sangat, boleh rosakkan otak, terus lead kepada heat stroke. Okey. Kita tahu juga ada penggunaan terma kelesuan haba juga. Betul. Kelesuan haba ini adakah ia sama dengan stroke haba ataupun ada perbezaannya? Kelesuan haba ataupun heat exhaustion kita panggil ni adalah tanda-tanda awal. Okey. Dan kita boleh reverse balik. Maksudnya nak jadi tanda-tanda awal, bagi minum air, bagi mandi, okey, insya-Allah dia akan kembali normal. Okey. Boleh. Tapi kalau dah jadi heat stroke, boleh selamatkan tetapi dengan prompt action daripada pakar-pakar. Insya-Allah boleh elakkan komplikasi-komplikasi lain, kerosakan organ-organ dalaman. Heat exhaustion dia masih peluh lagi. Badan masih ada air lagi. Kalau heat stroke dah hilang, dah kering. Tak ada benda nak keluar dah. Peluh tak ada, air liur je pekat, mata kering. Everything yang kaitan dengan air yang kering, heat stroke. Itu dah heat stroke. Kelesuan haba adalah simptom awal, tanda-tanda awal mungkin boleh berlakunya stroke haba. Jadi kalau simptomnya agak pastinya berbeza juga dengan kelesuan haba. Kalau kelesuan haba simptomnya bagaimana? Simptom dia adalah badan dia bukan 40 degree Celsius, mungkin 37.5 dan ke atas dia demam. Menghampiri. Lepas tu dia punya degup jantung laju dan dia punya nadi dia lemah. Laju dan lemah. Kalau heat stroke, laju dan kita boleh rasa kuat, strong. Lepas tu pernafasan dia laju. Lepas tu muka dia akan mungkin pucat sikit ataupun sejuk. Dia bukan panas. Panas, heat stroke. Dan satu lagi dia terbalik. Pemikiran dia masih lagi kita boleh fikir secara kita panggil conscious. Dia conscious lagi dalam keadaan. Dia masih boleh berfikir. Kalau dah heat stroke mungkin sudah tak dapat compute lah apa yang sedang berlaku. Betul. Even jadi sawan sekalipun heat stroke. Dekat heat exhaustion dia tak sawan lagi. Pemikiran dia masih okey, otak masih okey lagi. Kelesuan haba dan heat stroke ni selalunya akan terjadi kepada mereka yang sedang membuat aktiviti di luar, sudah lama berada di bawah cahaya matahari atau tidak semestinya? Tidak semestinya. Kalau duduk dekat luar, expose kepada cahaya matahari, risiko tinggi. Tapi boleh jadi. Kalau duduk dalam rumah, contohlah kan, parents suka tinggal anak dalam kereta. Pergi mana? Kunci. Dalam enclosed space, walaupun bukan direct cahaya matahari, tetapi panas tu. Boleh dapat heat stroke juga. Walaupun tak kena cahaya matahari. Faham tak? Walaupun di dalam kereta sebenarnya. Dalam kereta. Kalau kita kaitkan dengan demam pula, Dr. Wan. Kita tahu tadi perbezaan antara stroke haba dengan kelesuan haba. Apa pula perbezaan antara stroke haba dan kelesuan haba ini dengan demam pula? Demam kadang-kala mungkin demam biasa, kadang-kala demam yang mendatangkan bahaya. Bagaimana kita nak mengenal pasti? Mengenal pasti ya. Kalau demam biasa, contoh macam sekarang ni, pesakit datang demam biasa, kadang-kadang batuk, sesama. Test, oh ni viral. Dia tak sampai meracau. Dia tak sampai macam sawan. Ada setengah demam boleh minum sawan, budak-budak. Kadang-kadang kalau demam yang datang disebabkan oleh kita panggil heat exhaustion, selalunya budak-budak yang aktif bermain dekat luar. Risikonya lagi tinggi lah. Tinggi, betul. Kalau heat stroke, confirm memang direct kepada luar dan suhu dia lebih daripada 40 degree Celsius. Termometer tu penting lah. Kita sentiasa kena ada lah termometer tu untuk check. Kadang-kadang termometer pun kita boleh guna di pelbagai tempat di tubuh badan kita. Ada beza tak? Kat mana kita ambil di bawah ketiak ke, mulut ke? Ada beza ke? Ataupun di dahi ke? Dia beza. Betul sebenarnya beza. Sebab contoh kalau mulut, contohlah kita bawa minum ais. Dia kita guna termometer dekat mulut, oral. Berbeza. Ataupun dekat ketiak ke apa, senang peluh. Berbeza. Yang paling tepat adalah dekat tubuh. Rectal temperature kita panggil. Dr. Wan, kita sekarang ni ada seseorang yang akan join kita sebenarnya. Kalau selama ini di Hello Doktor, pakar kita adalah pakar kesihatan seperti Dr. Wan sendiri. Tapi kali ini lain sedikit kerana topik perbincangan kita ada kena-mengena dengan cuaca. Kita bawa melalui talian di Jimit Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi Dr. Hisham, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nadia. Apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Saya di sini bersama Dr. Wan, iaitu pengurus sebuah klinik swasta. Dan kali ini kami nak berbincang juga dengan Dr. Hisham, kerana Dr. Hisham adalah seorang pakar cuaca. Dan
topik kita pada hari ini adalah tentang stroke haba. Jadi seperti yang kita maklumlah Dr. Hisham, sekarang ni cuaca dah panas dah agak beberapa bulan lah sejak puasa rasanya. Panas yang melampau. Walaupun Malaysia ni memang cuacanya panas, tetapi sekarang lain macam sedikit. Dan juga dikatakan, ada pakar mengatakan kita akan menghadapi fenomena El Nino yang kuat pada bulan depan nanti. Jadi boleh Dr. Hisham terangkan keadaan cuaca yang sedang kita semua mengalami? Okey, negara kita sekarang ni sebenarnya tengah mengalami kita kata fasa peralihan monsun lah. Bila kita kata fasa peralihan monsun ni, biasanya hujan adalah banyaklah, ribut petir, hujan lebat, angin kencang, tapi biasanya sebelah petang, bukannya sepanjang hari. Tapi kita punya peralihan monsun ni telah bermula sejak penghujung bulan Mac hari itu, dan kita jangka akan berterusan sehingga mungkin kepada minggu depan lah. Dan masalah kita pada ketika ini yang jadi panas sangat ni sebab kita punya peralihan monsun ni tak berlaku sebagaimana yang kita kelaziman. Di mana pada 3-4 minggu pertama tu, maknanya daripada awal bulan 4 sampai ke hujung bulan 4, kita tak terima banyak hujan berbanding dengan keadaan kebiasaan. Jadi itu yang menyebabkan kita ni mengalami, kita kata rasa tak selesa lah, kita kata panas sana, panas sini dan sebagainya. Dan kalau ikut rekod kita, kebiasaannya cuaca panas ni akan bermula pada penghujung Februari. Hujung Februari lagi, dan akan sampai ke puncak di penghujung bulan Mac sehingga April. Tapi sekarang ni kita tengok dah berganjak ke bulan Mei sekarang ni. Dah terlebih. Maknanya dia tapi bulan Mac hari tu kita tak panas mana sangat sebenarnya. Jadi mungkin ada anjakan sikit kat situ daripada segi cuaca panas, dan kita jangkakan selepas penghujung Mei ni akan dah masuk Jun akan beransur reda dah. Tapi kita kena lihat dari segi fasa monsun yang kita akan alami selepas ni, iaitu monsun barat daya. Dan monsun barat daya ni kalau nak ikutkan adalah keadaan di mana bulan-bulan yang kita hujan yang kurang berbanding dengan musim-musim lain lah. Tapi dalam kes cuaca panas ni, memang akan berlaku cuaca panas, tapi tak sepanas yang kita alami pada bulan April ataupun awal Mei yang sekarang ni kita lalui lah. Dan kalau ikut rekod yang kita ada sekarang ni, cuaca suhu terpanas yang kita rekod di Malaysia ni, sekarang ni 37.4 darjah Celsius, iaitu berlaku pada 22 April di Tampin Negeri Sembilan. Rekod yang kita adalah yang paling panas. Tapi kalau ikut rekod ekstrim yang pernah kita rekodkan, suhu paling panas dicatatkan di Malaysia adalah di Cuping, Perlis, iaitu 40.1. Tapi ini lama dululah, pada tahun 1998. Pada ketika itu berlakunya fenomena kita kata El Nino kuat. Yang Nadia ada sebut tadi, kita akan mengalami El Nino kuat. Tapi El Nino kuat ni masih lagi kita kata jauh lagi lah. Kita tak pasti sebenarnya. Ada yang pakar yang kata ada yang akan setakat lemah atau sedahan, yang kata kuat, dan kita masih lagi monitor. Tapi di peringkat Jabatan Meteorologi kita masih lagi berpegang kepada keadaan El Nino, dijangka berdasarkan pusat ramalan El Nino ni yang kita rujuk, dijangka adalah sama ada lemah ataupun sederhana, belum sampai ke kuat lagi lah. Ya, Dr. Hisham ada mengatakan keadaan ini akan reda secara perlahan, tetapi seperti yang Dr. Hisham sebut tadi, kalau nak ikut rekod, yang paling tinggi adalah yang terjadi di Cuping Perlis yang merekodkan suhu sehingga mencapai 40 lebih darjah Celsius. 40.1. Ada kebarangkalian tak perkara itu akan berlaku? Yang itu adalah pada tahun 1998. Kali ini ada kebarangkalian tak perkara yang sama akan berulang? Okey, kalau kita tengok rekod kita lah berdasar daripada rekod-rekod klimatologi, kita panggil rekod-rekod sejarah dahulu, kita dapati yang kemuncak suhu panas kita ni adalah penghujung Mac, awal April. Dan apa yang berlaku yang 40.1 tu berlaku pada awal April. Dan yang berlaku pada tahun ni, yang suhu paling tinggi berlaku pada bulan April juga. Jadi maknanya kita daripada situasi ni kita nampak trend suhu menurun tu sedang berlaku lah.
makna dia kita takkan adalah tiba-tiba tengah turun naik jadi 40, tak adalah. Itu tak jangka yang macam tu. Tapi kalau nak ikutkan kita kata fenomena cuaca panas ni bukan saja di Malaysia berlaku, ini fenomena global. Kita kata kalau di berita tadi saya dengar di Vietnam misalnya suhu tertinggi baharu semalam dicatatkan 44 darjah Celsius tak silap saya. Semalam memecahkan rekod terdahulu. Tapi di negara kita alhamdulillah kita tak nampak lagi adanya suhu-suhu yang mencatat hampir kepada 40, belum ada lagi. Yang tertinggi kita catat 37.4. Baiklah, Dr. Hisham, itu agaknya berita yang baik, keadaan yang akan reda, cuaca mungkin akan kembali kepada yang normal. Panas tu memang panas lah, kita kena terimalah keadaan di Malaysia ni. Tetapi diharapkan keadaan akan menjadi lebih baik demi kesihatan kita semua. Jadi dengan itu, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Strategik dan Teknikal daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Terima kasih Dr. Hisham. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, Dr. Wan, jadi tadi kita dah sentuh sedikit sebanyak tentang punca stroke haba ini. Tidak semestinya dialami oleh mereka yang aktif berada di luar rumah. Boleh berlaku terhadap mereka yang mungkin kurang minum air ataupun ada penyakit lain. Jadi boleh doktor terangkan dengan lebih terperincilah tentang punca-punca stroke haba lah secara spesifik. Okey, punca-punca stroke haba yang selalu yang saya nampak adalah kita terdedah kepada persekitaran luar. Kurang minum air. Kurang minum air dan kurang minum air. Itu punca sebenarnya. Badan kita kalau kurang air, satu badan akan terjejas. Metabolisme akan terjejas, heart rate semua akan terjejas. Even kita punya pernafasan semua akan terjejas. Dan kalau contohlah kan, kalau kita kerap mandi ke apa ataupun kita kerap minum ke apa, insya-Allah heat stroke akan dikurang, even dapat kita prevent daripada terjadi. Air dan air, itulah punca sebenarnya. Dr. Wan bercakap tentang air ni. Cara kita nak minum air ni pun mungkin ada caranya. Saya pernah dengar air ni kita kena minum sikit saja tetapi kerap. Mungkin setiap 30 minit ataupun 20 minit. Dan bukan kita minum satu botol tu terus habis, ngap, okey dah cukup. Dah habis untuk hari itu. Ada cara secara yang spesifik ke? Macam mana kita kena minum air, pengambilan air? Ada caranya ke? Okey, kita dengar minum 8 gelas sehari, 2 liter sehari, ikut berat badan. Sebenarnya pengiraan secara detail tu ikut lemak dia. Gender pula, berat dia itu baru detail. Tetapi kalau kita sihat secara general lah, secara basic, dahaga minum je. Dahaga minum air. Tak ada masalah pun. Dia akan jadi problem. Okey, kalau korang minum air, contoh 1 galon dalam masa 5 minit. Yang tu akan menyebabkan otak bengkak. Tapi mustahil. Dahaga minum tak ada masalah. 1 galon tu banyak tu. Itulah, banyak kan. Tapi dia nak kata air menyebabkan penyakit, no. Tak, dahaga minum saja air. Tak ada masalah. Tak perlu 8 gelas lah, 8 timba, tak payah. Minum, dahaga minum. Itu saja. Tapi air kosong, bukan air Milo. Jadi kita pun maklum kerajaan sudah mengeluarkan amaran ataupun arahan kepada sekolah-sekolah umpamanya jangan lakukan aktiviti di luar jika tidak perlu. Kita perlu berada di dalam bangunan lah, di mana keadaan lebih sejuk. Dan apakah simptom-simptom sama ada daripada pelajar-pelajar, daripada kanak-kanak, daripada dewasa, simptom-simptom yang kita perlu cakna. Kalau anak kita agaknya dia komplain tengah sakit kepala, rasa lesu, apa yang kita perlu tahu dan boleh bezakan antara itu mungkin pening biasa ataupun ini boleh melibatkan stroke haba secara ringkas, Dr. Wan. Okey, secara ringkas, budak-budak di bawah 5 tahun ni agak susah untuk kita faham. Tapi dari segi tindak dia punya kelakuan dia, kita dapat cam. Contoh kalau budak-budak tengah sakit, umur bawah 5 tahun saya cakap, dia akan kurang aktif. Dia tak macam selalu. Makan tak nak, cirit-birit. Yang tu jangan pandang rendah. Bawa anak pergi dekat klinik yang berdekatan. Melainkan kalau anak tu pandai cakap, sakit perut lah mak, jangan ambil rendah. Jangan ambil pandang rendah semua. Bawa pergi hospital. Pening lah mak, bawa pergi hospital. Cek. Jangan kita abaikan lah. Sikit je pun, nanti bird dia tu. No, jangan. Sekarang ni kita kalau kita cakap, kita manusia sekarang dengan manusia yang zaman nenek moyang kita lain. Lain sangat-sangat. Sebab persekitaran yang lain, environment yang lain, kita punya badan yang lain. Itu sebenarnya berlaku. Jangan ambil mudah.
Betul, jangan mudah. Dr. Wan, lepas ni kita nak berbincang sedikit dengan lebih sedikit tentang mungkin golongan yang berisiko mendapat heat stroke ataupun stroke haba ini, tetapi kita berehat seketika. Rentetan dari keadaan cuaca panas yang berlaku ketika ini, sesiapa sahaja terutama kepada mereka yang terdedah kepada aktiviti luar berisiko terdedah kepada strok haba. Pada tahun 2016, terdapat 200 kes penyakit berkaitan cuaca panas telah dilaporkan di Malaysia. Daripada jumlah berkenaan, 22 kes adalah strok haba dan telah menyebabkan 2 kematian. Pada tahun 2018, seramai 61 peserta kursus pemilihan unit tindakan khas di Bukit Beruntung telah mengalami serangan strok haba. Walau bagaimanapun, tiada kematian yang dilaporkan. Baru-baru ini di Bacok, Kelantan, seorang kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun menjadi mangsa pertama strok haba pada tahun ini. Muhammad Syamil Akil dikatakan aktif menyambut hari raya sebelum kesihatannya merosot apabila mangsa mula mengalami demam dan cerit-berit. Mangsa kemudiannya dilaporkan meninggal dunia pada 25 April jam 9.27 pagi ketika sedang mendapatkan rawatan di sebuah klinik. Ya, kalau kita lihat bingkisan tadi, pada bulan lepas kita telah dikejutkan dengan satu berita sedih, iaitu kes kematian seorang kanak-kanak berumur 11 tahun, Muhammad Syamil Akil, yang meninggal dunia akibat strok haba. Jadi itu adalah kes pertama yang berlaku di negara Malaysia. Ini adalah daripada Kelantan. Jadi kalau tadi kita bersama dengan Dr. Wan, iaitu seorang pakar kesihatan, kita tadi juga bersama dengan seorang pakar cuaca. Kali ini kami menjemput melalui talian Jimmy, iaitu ibu kepada mangsa, iaitu ibu kepada Muhammad Syamil Akil, Puan Nur Azwani Alias. Jadi Wani, Assalamualaikum. Ya, Wani, terima kasih kerana sudi bersama kami di Hello Doktor di TV3 ini. Saya tahu mungkin ialah Wani sedang mengalami keadaan yang sangat sedih. Ialah perkara ini baru sahaja berlaku, tetapi kita nak juga dapat perkongsianlah daripada Wani tentang keadaan Muhammad Syamil sebelum berlakunya strok haba. Boleh Wani kongsikan keadaan, situasi apa yang berlaku semasa itu? Wani, silakan. Sebelum tu, raya pertama, raya kedua tu okey je. Ya. Dengar? Boleh. Tak apa, teruskan. Raya pertama, raya kedua tu dia okey je, dia aktif je. Kayu bercicah, beraya semua. Tapi start raya ketiga, dia start demam. Dia demam suhu 37-38 lah. Time tu saya letak tuala basah nari dengan tubuh dia lah. Time tu dia still dalam anxiety ke, dia still boleh makan, boleh cakap apa lah. Lebih dia banyak minta air. So, petang tu lah baru nampak lemah sikit. Lepas tu dia start cerit-berit. Dan petang lepas maghrib saya bagi ubat demam lah. Lepas tu malam tu suhu dia turun dalam 36, tak tinggi sangat lah bagi saya tak demam. Itu tengah malam tu naik balik 37-38. Setiap jam lah dia bangun minta air. Dia bangun minta air sahaja pukul 1 lepas pukul 4 macam tu lah. Pukul 4 macam tu nampak letih, 4 pagi tu. Lepas tu saya bagi air, dia tidur apa. Lepas subuh dia bangun, dia minta air. Ya. Tapi nampak makin lemah. Lepas tu saya cakap ke ayah dia, jomlah bawa pergi hospital apa kan. Dia nampak lemah. Time saya tengah siap-siap tu lah. Tengah siap-siap tu. Time tengah-tengah tu dia kena kejang, kejangan sawan. Ya. Dia tak pernah kena, tapi kena. Time tu lah kami bawa dia pergi kat klinik paling dekat lah dengan rumah. Ya. Jadi masa tu Puan Wani bawa ke hospital lah. Selepas klinik,
bawa ke hospital juga. Bagaimana keadaan dengan Muhammad Syamil di hospital dan apa yang doktor jelaskan pada waktu itu? Kita sampai klinik je. Okay. Sampai klinik je kita bawa. Sebab sampai klinik tu, doktor ambil untuk masukkan dia air lah, untuk drip air kan. Air tu. Lepas tu, tengok dia dah nafas dia tak stabilkan nafas dia tu. Doktor bagi oksigen, dan time tu doktor nak masukkan drip air tu. Doktor pegang nadi dia, doktor kata macam dah tak ada. Lepas tu, semua doktor ongkol apa semua turun buat buat CPR apalah semua untuk selamatkan anak saya ni. Dalam masa sejam. Lepas tu dia cakap dah tak boleh buat apa kan. Dia minta saya dengan ayah dia reda lah sebab tak dapat selamat kan. Lepas tu sampai kat klinik je memang tak dapat selamat lah. So dah dia kata dia dah tak ada. So kita ikut prosedur untuk postmortem apa semua untuk tahu result sebenar kan. Sebelum tu bagi saya anak saya meninggal sebab birit-birit dengan demam panas je. Lepas postmortem apa semua kat hospital tu barulah kita terima result benar. Doktor kata anak saya terkena stroke haba dan dehidrasi lah. Jadi apakah nasihat Puan Wani kepada penonton Hello Doktor, terutamanya mungkin untuk ibu bapa di luar sana? Nasihat saya, pantau anak-anak. Jangan terlalu terdedah dengan cuaca sekarang kan. Cuaca haba panas sekarang. Lepas tu bagi air secukupnya lah. Bila nampak anak demam je terus dia bawa hospital. Jangan tangguh-tangguh dah. Ya, betul. Terus dia bawa hospital. Baiklah. Jangan tunggu. Terima kasih. Ya. Baiklah, Puan Wani, daripada kami di Hello Doktor, kami mengucapkan salam takziah untuk pemergian Muhammad Syamil Aqil. Semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat Allah SWT, dan juga semoga perkongsian daripada Puan Wani ini menjadi sedikit sebanyak membantu ataupun menjadi pembuka mata untuk ibu bapa di luar sana agar kes ini tidak akan berulang lagi. Jadi, terima kasih Puan Wani bersama kami di Hello Doktor. Ya, Puan Wani, jaga diri ya. Assalamualaikum. Baik, itu tadi Puan Nur Azwani alias iaitu ibu mangsa kepada Muhammad Syamil Aqil yang telah meninggal dunia bulan lepas akibat stroke haba. Jadi Dr. Wan, kita telah dengar perkongsian daripada ibu kepada Muhammad Syamil tadi. Kita nak tahu juga apakah kesan stroke haba ini terhadap mangsa yang mengalaminya, kesan jangka pendek dan juga kesan jangka panjang. Mungkin tadi kalau Muhammad Syamil terlalu singkat masanya. Mungkin pada masa kita dapat mengenal pasti sudah terlambat. Tetapi untuk mangsa yang lain pula, mungkin kalau dapat kita detect terlebih awal, apakah kesannya terhadap mangsa yang telah terkena stroke haba ni? Okey, baik. Sebenarnya kes adik Syamil tu saya ada kupaskan dekat social media. Dan tak sangka dapat pula interview dengan mak dia secara langsung. Okey. Agak kita sentuh sebenarnya. Dan apa jangka pendek, jangka panjang heat stroke ni ataupun heat exhaustion ke apa. Jangka pendek dia adalah satu, macam kita tahu daripada cerita Puan tadi. Anak dahaga, itu tanda-tanda dia. Satu indikasi. Kurang air dalam badan. Lepas tu nombor 2, dia tidur, dia tak nyenyak. Dia akan terjaga sebab dahaga. Kurang kencing. Okey, lepas tu dia punya pernafasan akan laju dan dalam. Nadi dia akan laju. Dan lepas tu dia akan kurang aktif. Lepas tu bila dah jangka panjang tu, bila melibatkan rosaknya organ dalaman. Organ dalaman maksud kat saya adalah paru-paru, otak. Even kita panggil dalam salur darah sekalipun, radang. Bila air kurang dalam badan, aktiviti segala function otot, function organ dalaman akan terencat sebenarnya. Dr. Wan, kalau kita bercakap tentang organ dalaman ni, kalau kes Muhammad Syamil tadi sebenarnya organ di dalam badannya sudah kering. Ada orang cakap hangus. Apa maksud hangus sebenarnya? Sebenarnya hangus bukan terbakar pun. Tapi dia kurang air dalam badan
yang menyebabkan darah tak sampai dekat organ secara sepatutnya. So bila organ kurang menerima darah, dia start mati dan kering. Paru-paru antara organ yang paling lembab dalam badan. 86% dia adalah air. Tetapi bila kena stroke haba, terbayangkan paru-paru kering. Macam mana oksigen dan karbon dioksida bertukar? Macam mana kita nak nafas? Oksigen drop, terpaksa pakai oksigen, bantuan oksigen pernafasan semua bagai. Dan menyebabkan nadi semua naik. Itu yang agak boleh heat stroke boleh kita kawal, kita boleh prevent benda tu. Kita kawal prevent langkah-langkah yang tertentu langkah-langkah perlu dia diambil. adalah kalau demam, bagi ubat demam, buat buntut pun boleh. Kalau setengah parents dia dah simpan dah. Standby ubat buntut bawah kalau anak tak nak makan. Jerelum, bagi mandi. Jerelum daripada ujung kepala sampai ketiak pun tak apa. Jangan satu badan, tak ada masalah. Kepala sampai ke ketiak tak ada masalah. Air sejuk ke? Air biasa ke? Air biasa boleh, air sejuk kalau terlalu panas. Asalkan kita buat anything yang dapat kurangkan suhu badan rendah. Jangan kekal tinggi. Itu kita tak nak. Dr. Wan, kita ada lagi soalan daripada Facebook. Kita lihat ini adalah daripada bag bag. Saya tak tahu macam mana nak sebut. Tapi salam doktor, anak saya 4 tahun demam on and off. Sudah seminggu lepas bagi paracetamol ataupun mungkin Panadol, turun panas badan. Bila dah okey demam, pergi beraya, pergi sekolah, bermain dekat luar, tapi malam panas balik. Adakah itu salah satu simptom stroke haba ataupun mungkin jangkitan penyakit lain pula? Boleh doktor bagi tips untuk elakkan stroke haba untuk kanak-kanak sebab dalam rumah pun terasa bahang panas walaupun aircon kita buka. Dr. Wan boleh jawab. Okey. Demam banyak jenis. Demam yang continuous, pagi panas, petang panas, malam pun panas, itu continuous. Kalau setakat pagi demam, petang okey. Lepas tu malam demam balik. On off ataupun intermittent kita panggil fever kita panggil. Okey. Demam Okey. Baik. Dari segi demam, corak demam, kita boleh tahu tak ini heat stroke ke tak? Sebenarnya tak. Boleh jadi jangkitan kuman, pun boleh jadi jangkitan virus ataupun memang heat stroke. Okey. Tetapi kena tengok simptom lain. Ada tak datang dengan selsema, batuk, berkahak ke tak? Dia ada datang cirit-birit ke tak? Okey, macam saya cakap tadi, heat exhaustion. Datang dengan apa? Datang dengan muntah-muntah ke tak? Okey. Kalau heat stroke tu memang dah sampai macam adik Syamil tadi, macam mana dia sawan. Sampai sawan, yang tak pernah sawan pun boleh jadi sawan. Tapi boleh dikatakan agak tricky untuk diagnose seseorang tu ada heat stroke ataupun tak, tetapi berdasarkan simptom secara general, doktor memang akan tahu yang ni memang infection. Yang ini memang disebabkan dehidrasi. Yang ini memang disebabkan oleh heat stroke. Okey. Selepas ini kita nak dapatkan perincian daripada Dr. Wan tentang rawatan pula yang perlu diberikan kepada pesakit yang terkena stroke haba ini dan apakah risikonya jika terlambat menerima rawatan. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita bertemu kembali. Pengsan adalah keadaan di mana mangsa ni tak sedarkan diri tapi dia masih bernafas dan masih ada nadi. So, kalau you all terjumpa seseorang yang tak sedarkan diri, first thing first, you all kena cek nadi. Kalau tak ada nadi, terus startkan CPR. Kalau ada nadi, teruskan cek yang kedua iaitu pernafasan. Tengok muka mangsa, tengok sama ada hidung kembang kuncup ataupun tidak. Tengok juga pergerakan dada mangsa, naik turun ataupun tidak. Dah confirm dia ni memang pengsan, you all kena cuba rangsang mangsa untuk sedarkan dia. Yang pertama, boleh cuba tepuk sama ada dada ataupun bahu. Dan yang paling penting kalau berlaku di khalayak ramai, orang duk kumun mangsa tu kan, berikan arahan dengan jelas, suruh orang ramai berundur 5 langkah ke belakang daripada mangsa supaya mangsa ni dapat udara yang cukup untuk bernafas. You all boleh berikan support kepada kepala. Contohnya letakkan macam bantal kecil ataupun kain yang digulung kat belakang kepala. Just nak pastikan tiada kecederaan kepala yang boleh berlaku. Sekarang ni you all boleh bagi bantuan untuk meningkatkan pengaliran darah. So, bengkokkan lutut dia dan tinggikan bahagian pergelangan kaki berbanding dengan badan dia supaya lebih banyak darah pergi ke jantung dan juga otak mangsa. Kalau dalam masa 1 hingga 3 minit mangsa tak sedarkan diri juga, dah kena panggil ambulans untuk bantuan kecemasan.
Sementara tunggu bantuan kecemasan, tolong jangan bagi apa-apa untuk makan ataupun minum kepada mangsa sebab you all boleh menyebabkan sumbatan terhadap salur pernafasan dengan memberikan makanan ataupun minuman. Yang penting, kalau semasa pemantauan tu tiba-tiba mangsa berhenti bernafas ataupun tak ada nadi, you all kena start bagi bantuan pernafasan ataupun CPR dengan segera. Mangsa yang pengsan ni memang risiko mereka untuk tiba-tiba hilang nadi ataupun berhenti bernafas sangat-sangat tinggi. Sebab itulah jangan tinggalkan mangsa keseorangan. Baiklah, itu tadi tips-tips daripada Dr. Mala, doktor in the house kita tentang langkah-langkah yang perlu diambil jika seseorang individu pingsan. Dan pingsan itu merupakan salah satu simptom terhadap individu yang telah terkena strok haba. Jadi dalam studio kita bersama dengan Dr. Muhammad Hazwan Nazri. Tadi kita dah lihat langkah-langkah yang perlu diambil jika seseorang itu pingsan. Kita nak tahu juga Dr. Wan, apakah rawatan awal dan rawatan di hospital yang akan diberikan kepada pesakit yang mengalami strok haba? Okey, contoh kalau berlaku dekat luar. Okey. Kalau nampak orang tu macam pengsan dekat tengah panas, bawa, angkat, letak tempat teduh, tempat yang sejuk sikit. Itu yang pertama sekali. Pertama. Ya. Yang kedua, try turunkan suhu badan dia dulu dengan apa? Lap dengan air ke. Kalau ada ais buat. Tapi jangan bagi minum. Macam Dr. Mala cakap, bahaya aspiration pneumonia. Lepas tu nombor tiga. Nombor tiga, sedarkan patient. Buat macam mana CPR ke apa. Okey, kalau hilang nadi lah. Okey. Lepas tu yang keempat, call. Okey, bila dah sampai ke hospital, doktor akan buat? Doktor akan tengok apa yang patient, contoh macam heat stroke, dia akan badan panas, kadang-kadang datang sawan, demam, kurang air dalam badan, drip. Kalau sawan, doktor bagi buat sawan bontot. Selalunya. Doktor akan stabilize anything yang vital sign yang kita panggil. Suhu badan, pernafasan. Kalau laju sangat-sangat disebabkan oleh oxygen drop, dia akan bagi bantuan pernafasan oksigen. Kalau terlalu panas sangat-sangat, doktor akan drip, ubat demam. Okey. Dan lepas tu kalau sawan, ubat sawan. Okey. Dan lepas tu doktor akan ambil darah, doktor akan tengok ada tak macam organ dalaman yang dah rosak. Organ dalaman dah rosak daripada darah kita tahu. Darah kita tahu, okey, organ ni rosak dan sebagainya. Ya. Okey, tadi Dr. Wan, kita ada sentuh sedikit tentang mereka yang mempunyai penyakit diabetes. Secara ringkas, Dr. Wan, apakah golongan lain yang perlu lebih mengambil tahu tentang risiko strok haba ini kerana mereka mempunyai penyakit yang boleh aggravate ataupun menjadikan mereka lebih senang untuk mendapat strok haba ni? Yes, okey. Sebenarnya orang yang ada kecil manis, tak kisah type 1 ataupun type 2. Okey. Darah dia orang lebih pekat dibandingkan kita yang tak ada kecil manis. Ya. So untuk jadi stroke haba adalah lebih tinggi bagi dia orang yang ada kecil manis. Ya. Tambah-tambah kalau kerja luar lah, lagi tinggi risiko dia. So apa nasihat saya adalah sekarang ni elakkan makanan yang manis, obviously. Makanan manis contoh carbonated ke ataupun yang gula-gula tinggi ataupun yang ada kafein akan menyebabkan darah lebih pekat. Boleh lead kepada heat stroke lebih senang. So nasihatkan saya adalah stay rehydrated. Bagi yang bukan dialisis lah. Ya. Minum air banyak, makan ubat-ubat yang seperti yang doktor sarankan. Okey. Okey. Lepas tu, satu lagi. Komplikasi kecil manis yang agak emergency yang boleh berlaku ketika kita kurang heat stroke ni. Contoh kita panggil diabetic ketoacidosis. Sangat bahaya. Kurang air, ada infection, boleh lead kepada komplikasi kecil manis ni. Ini sangat-sangat saya risau sebenarnya untuk orang yang pesakit kecil manis. Selain daripada pemakanan dan kita sentiasa perlu minum air. Sekarang ni maklumlah waktu raya kan, Dr. Wan, dan sekolah juga akan bermula semula minggu yang akan datang ini, hari Isnin. Apakah nasihat kepada doktor di luar sana? Mungkin banyak open house yang kita akan kita akan mengunjungi rumah orang ramai, rumah kawan dan sebagainya, dan anak-anak kita akan kembali ke sekolah dan membuat aktiviti mungkin di dalam bilik darjah tetapi akan keluar juga. Apakah nasihat Dr. Wan terhadap penonton Hello Doktor? Okey, baik. Kalau untuk murid-murid, bawa air dalam botol besar pun tak apa. Kalau dekat sekolah tu ada water dispenser ke apa ke, lagi bagus. Minum, kekalkan rehydrated satu. Lepas tu nombor 2, saya suka pendekatan sekolah sekarang ni yang bukan mewajibkan, menggalakkan student pakai baju PJ. Ya. Baju susukan, tak payah pakai uniform biasa. Ada beza kalau pakai uniform dengan baju PJ. Baju uniform sangat panas, tebal kain dia dibanding dengan baju PJ yang sejuk.
Dia punya cotton, dia punya kain tu jenis yang kualiti sejuk, serap haba, serap peluh dan sebagainya. Dan yang ketiga, elokkan aktiviti-aktiviti, contoh kalau PJ ke apa, buat waktu pagi untuk sekolah pagi. Kalau sekolah petang, kalau boleh lewatkanlah, janganlah dalam pukul 3 buat PJ, itu bahayalah. Risiko kita panggil heat stroke, heat exhaustion. Dan kalau untuk musim perayaan sekarang, suka saya bagi tahu jangan pergi waktu panas lah, tengah hari tu. Kalau boleh pergi lewat sikit dalam pukul 3 ke pukul 4 boleh. Ataupun kalau boleh hos-hos rumah terbuka ni boleh buat di dalam bangunan ke. Sejuk-sejuk aircon daripada ke. Di luar. Betul. Yang ada aircon, kalau boleh jamu, mesti ada jamu dengan air manis, betul. Ya. Tapi kalau boleh korang kena kawal lah sikit. Janganlah air manis je. Minta air kosong juga, minat ais dan sebagainya. Kalau buat mereka yang memang aktif bersukan ataupun memang bekerja di luar, mungkin bekerja di tapak pembinaan umpamanya, apakah nasihat untuk mereka pula yang tidak boleh elak rutin harian di luar? Okey, construction workers. Ya. Construction workers sangat risiko. Sebab apa, saya pernah kerja sebagai paramedik kat situ. Panas tu boleh kata bread and butter lah untuk dia orang. Okey. Dan apa yang saya nasihatkan adalah stay hydrated yang tu saya boleh cakap. Dan minum air banyak, kalau boleh satu lagi saya lupa bagi tahu, pakai sunscreen. Itu yang paling penting. Sunscreen ataupun sunblock, mengelakkan daripada kekeringan. Orang yang ada eczema, waktu sekarang ni lagi teruk, lagi senang dapat eczema yang flare up dibandingkan musim-musim sebelum-sebelum ni. So dekat sini berkata panas sekeliling boleh mempengaruhi kesihatan satu badan. Ya, okey. Yang terakhir, kata-kata terakhir ataupun tips terakhir daripada Dr. Wan kepada penonton Hello Doktor, terutamanya di keadaan di mana cuaca ni panas terik, walaupun akan reda menurut pakar cuaca yang kita telah berborak tadi dengan, tetapi apakah langkah-langkah yang perlu diambil dan mungkin boleh dijadikan tabiat untuk jangka masa panjang? Okey, langkah-langkah Ya. Langkah-langkah dia. Masuk soalan tadi? Tips-tips nasihatlah doktor kepada orang ramai. Okey. Secara ringkas doktor. Secara ringkas, lebihkanlah air kosong dibandingkan air yang ada gula. Minum air yang banyak. Okey, jangan ikut berat badan ke apa, tak payah. Selagi dahaga minum saja. Dan kalau boleh aktiviti luar, kalau boleh hadkanlah. Okey, pakai baju yang nipis, jangan color-color yang terang. Kadang-kadang yang light. Okey. Itu memainkan peranan juga. Memainkan peranan juga, betul. Tapi ada orang takut pakai baju-baju yang terang sebab apa? Kulit dan sebagainya. Yang tu semua itulah masalah-masalah dia orang lah kan. Tapi pakai nipis. Kalau satu lagi untuk wanita yang bertudung, cara bertudung tu paling penting. Jangan kau lilit macam tu pocong tu. Panas tu. Kurangkan style. Asalkan kau orang menepati syariat sudahlah. Tak payahlah sampai berlulut, sampai teruk sangat-sangat tu. Kita berkorbanlah demi kesihatan kita sebenarnya. Itu yang lebih penting. Betul. Jadi baiklah, terima kasih kepada Dr. Muhammad Hazwan Nazri, iaitu pengurus sebuah klinik swasta. Banyak yang telah kita belajar mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan diri daripada terkena kelesuan haba ataupun stroke haba. Jadi kita dalam cuaca yang sebegini, marilah kita sentiasa mengambil langkah yang sewajarnya untuk menjaga diri kita dan juga anak-anak dan orang yang tersayang di sekeliling kita. Jadi terima kasih juga kepada mereka yang bertanyakan soalan pada episod kali ini. Terima kasih kerana bersama kami untuk episod Stroke Haba. Pada minggu hadapan ada lagi topik menarik, iaitu derita rambut gugur. Jadi jangan lupa untuk terus menonton Hello Doktor di TV3. Saya Nadia Azmi. Assalamualaikum dan jaga diri.